Halo semua, adakah Anda berpikir bahwa peti sejuk membantu mengekalkan kesegaran makanan? Peti sejuk yang kita selalu percaya boleh memelihara kesegaran dan khasiat makanan. Tetapi, adakah hakikatnya begitu? Proses penyejukan sebenarnya boleh memutuskan nyawa makanan, memusnahkan nutrien, dan sesetengah makanan malah boleh bertukar menjadi bahan penyebab kanser. Saya tidak berniat untuk menakut-nakutkan Anda semua. Saya bercakap berdasarkan artikel-artikel saintifik dan hasil kajian yang sebenar. Sebentar lagi, saya akan kongsikan kepada Anda semua tentang 7 jenis makanan yang akan bertukar menjadi toksin sebaik sahaja Anda memasukkannya ke dalam peti sejuk. Adakah Anda tahu apa yang ada di dalam peti sejuk Anda sekarang? Coba periksa laci sayur-sayuran. Ada kentang, bukan? Adakah Anda juga meletakkan bawang besar atau bawang putih di dalamnya? Tetapi disinilah letaknya masalah. Jika Anda menyimpan kentang di tempat yang sejuk, ia akan mengubah dirinya seolah-olah seperti pokok yang coba bertahan dalam musim sejuk. Apabila kanji bertukar menjadi gula dan kentang ini dimasak atau digoreng pada suhu tinggi, ia akan bertukar menjadi bahan yang dipanggil akrilamida, yang dikenali sebagai bahan penyebab kanser. Ia adalah bahan yang diklasifikasikan oleh Pertubuhan Kesehatan Sedunia sebagai bahan yang berkemungkinan karsinogenik kepada manusia. Hello, saya Dr. Mohad Rizal. Selepas 20 tahun membuat kajian tentang kesehatan warga emas di Amerika Syarikat, saya telah menyadari satu perkara. Kesehatan bukanlah terletak pada perkara-perkara yang luar biasa. Makanan yang Anda makan hari ini, bahan-bahan yang Anda simpan hari ini, tabiat-tabiat kecil itulah yang akan membentuk diri Anda dalam 10 tahun akan datang. Ketujuh-tujuh perkara yang akan saya kongsikan hari ini adalah sama penting. Terutamanya, makanan yang ketiga adalah sesuatu yang tidak pernah kita jangkakan. Jika Anda menonton video ini hingga ke penghujungnya hari ini, saya akan kongsikan segalanya tentang kaedah penyimpanan yang betul untuk mengekalkan kesehatan dan cara pemakanan yang sehat. Sila langgan saluran ini, tekan butang suka, dan hidupkan loseng pemberitahuan. Pastikan Anda berkongsi maklumat kesehatan ini dengan rakan-rakan karib dan ahli keluarga Anda. Tindakan kecil Anda ini boleh membantu melindungi kesehatan orang yang Anda sayangi. Sekarang, izinkan saya ceritakan kepada Anda tentang 7 jenis makanan ini. Jenis pertama daripada 7 jenis utama ialah ubi kentang. Adakah di meja makan Anda malam tadi terdapat sebarang hidangan yang diperbuat daripada ubi kentang? Begedil, sup ubi kentang, dan ubi kentang goreng adalah bahan-bahan yang hampir setiap hari ada di meja makan kita. Namun, jika Anda telah dan sedang menyimpan ubi kentang ini di dalam peti sejuk, Anda perlu mengubahnya serta-merta mulai hari ini. Mengapa begitu? Ubi kentang pada asalnya adalah sejenis sayuran umbisi yang tumbuh di bawah tanah. Suhu di bawah tanah biasanya antara 10 hingga 15 darjah Celcius. Ubi kentang merasa paling selesa pada suhu ini. Tetapi bagaimana pula dengan peti sejuk? Suhu di dalamnya sangat sejuk, sekitar 3 darjah Celcius. Dari sudut pandangan ubi kentang, itu adalah kesejukan yang melampau. Apa yang akan berlaku jika kita meletakkan ubi kentang di tempat yang begitu sejuk? Ubi kentang akan mengalami perubahan dalaman untuk terus hidup. Ia mula menukarkan kanji kepada gula. Kenapa? Karena gula tidak membeku seperti kanji dan lebih mudah digunakan sebagai tenaga. Sama seperti manusia menggigil untuk menghasilkan haba apabila kesejukan, ubi kentang juga mengubah badannya sebagai satu naluri untuk terus hidup. Sampai di sini, Anda mungkin berpikir bahwa itu hanyalah ubi kentang yang memanaskan dirinya sendiri. Tetapi masalah sebenar bermula sekarang. Apa yang akan berlaku jika Anda menggoreng ubi kentang yang mempunyai kandungan gula yang tinggi ini dalam minyak panas melebihi 120 darjah atau membakarnya di dalam ketuhar? Gula dan asid amino dalam ubi kentang akan bergabung untuk menghasilkan bahan yang dipanggil akrilamida. Data yang dibentangkan oleh Persatuan Sains Makanan Korea menjelaskan perkara ini dengan lebih lanjut. Jika Anda menggoreng ubi kentang pada suhu 160 darjah Celcius selama 2 minit 30 saat, sebanyak 503 ppb akrilamida akan terhasil. Tetapi apa yang akan berlaku jika Anda menaikkan suhu kepada 180 darjah Celcius? Jumlah akrilamida meningkat dengan ketara kepada 776 ppb. Hanya dengan kenaikan 20 darjah sahaja, jumlah bahan ini telah meningkat lebih daripada 50%. Jadi, sejauh manakah bahan ini berbahaya kepada badan kita?
Saya akan terangkan secara ringkas. Apabila akrilamida masuk ke dalam badan, ia akan menyerang hati terlebih dahulu. Hati adalah kilang detoksifikasi badan kita, dan ia akan keletihan apabila terpaksa memproses toksin-toksin ini. Seterusnya, ia merosakkan sel-sel saraf. Gejala seperti kemerosotan ingatan dan rasa kebas di hujung jari mungkin muncul. Dalam jangka masa panjang, ia mewujudkan persekitaran untuk sel-sel kanser berkembang. Terdapat hasil kajian yang menunjukkan peningkatan risiko kanser perut, kanser usus besar, dan kanser pundi kencing. Biar saya kongsikan satu case sebenar. Terdapat satu kajian yang diterbitkan oleh Fakulti Perubatan University Nagoya di Jepun pada tahun 2016. Satu kajian yang memantau 52 lelaki pertengahan umur yang mengambil kentang goreng yang dibuat daripada ubi kentang yang disimpan di dalam peti sejuk lebih daripada 5 kali seminggu selama lebih 6 bulan telah mendapati kerusakan pada mukosa perut pada atin orang daripada mereka. Dikatakan bahwa kes memasak ubi kentang yang disejukkan pada suhu tinggi adalah yang paling serius. Terdapat juga case yang serupa di Amerika Syarikat. Pada tahun 2019, seorang lelaki berusia 60 proponan di California yang kerap makan kentang goreng telah pergi ke hospital mengadu keletihan kronik dan masalah pencernaan, dan keputusan ujian menunjukkan bahwa enzim hatinya adalah 2.5 kali lebih tinggi daripada biasa. Kaki tangan perubatan mendapati bahwa beliau makan kentang goreng sejuk beku hampir setiap hari. Pembekuan juga boleh menyebabkan masalah yang sama seperti penyimpanan sejuk. Apa yang lebih mengejutkan ialah perkara ini sebenarnya telah berlaku di Korea. Menurut data yang dibentangkan di Persidangan Pencegahan Kanser Korea pada tahun 2022, kumpulan yang mengambil kentang goreng dan begedil lebih daripada 3 kali seminggu mempunyai kadar kejadian kanser perut 1.7 kali lebih tinggi berbanding kumpulan yang mengambil kurang daripada sekali seminggu. Khususnya, laporan itu menyatakan bahwa risikonya lebih tinggi apabila ubi kentang dimasak selepas disimpan di dalam peti sejuk. Jadi, bagaimana kita patut menyimpan ubi kentang? Pertama, jangan masukkan ke dalam peti sejuk. Ubi kentang paling baik disimpan di tempat yang sejuk pada suhu 7 hingga 10 darjah Celcius. Biarkannya di tempat yang tidak terkena cahaya matahari seperti di bawah singgi atau di sudut balkoni. Kedua, balut dengan surat khabar atau beg kertas untuk menyimpannya. Dengan cara ini, Anda boleh mengelakkan kelembapan dan membenarkan udara beredar yang membantu menjaga ubi kentang segar lebih lama. Ketiga, lindungi sepenuhnya daripada cahaya. Apabila ubi kentang terdedah kepada cahaya, bahan toksik yang dipanggil solanin akan terhasil dan ia akan bertukar menjadi hijau. Bahagian yang telah bertukar hijau harus dipotong dalam-dalam dan dibuang. Anda juga harus berhati-hati semasa memasak. Merendam ubi kentang di dalam air pada suhu 60 darjah Celcius selama kira-kira 45 menit boleh mengurangkan sehingga 85% jumlah akrilamida. Kekalkan suhu menggoreng di bawah 150 darjah Celcius, ketuhar selamat pada suhu di bawah 200 darjah Celcius. Masak ubi kentang hanya sehingga ia bertukar menjadi perang keemasan dan pastikan ia tidak hangus menjadi perang gelap. Jika ia bertukar menjadi perang gelap, itu bermakna banyak akrilamida telah terhasil. Akhir sekali izinkan saya menambah satu perkara lagi. Masukkan lada hitam selepas memasak ubi kentang. Kajian menunjukkan bahwa menambah lada hitam semasa memasak meningkatkan kandungan akrilamida lebih daripada 10 kali ganda. Satu tabiat kecil boleh mengubah kesehatan Anda sepenuhnya. Tetapi bukan hanya ubi kentang yang menjadi masalah. Makanan seterusnya juga adalah sesuatu yang Anda gunakan setiap hari. Saya akan menyentuhnya sekarang juga. Jenis kedua daripada 7 jenis ialah bawang besar. Pagi tadi, semasa memasak sup, adakah Anda memasukkan bawang besar? Bawang besar adalah bahan yang tidak pernah tiada di meja makan kita. Ia boleh digunakan dalam sup, stew, masakan cumis, dan salad. Walau bagaimanapun, menyimpan bawang besar di dalam peti sejuk boleh menyebabkan masalah besar. Bawang besar sangat tidak suka kelembapan. Sama seperti kertas. Apabila kertas basah, ia akan menjadi lembik, bukan? Begitu juga dengan bawang besar. Bagaimana pula dengan peti sejuk? Kelembapan biasanya dikekalkan sekitar 85% hingga 95%.
Dari sudut pandangan bawang besar, ia seperti berada di dalam bilik sauna dengan persekitaran yang lembab seperti itu. Jika Anda memasukkan bawang besar ke dalam peti sejuk, ia akan mula menjadi lembik disebabkan oleh kelembapannya sendiri. Luarnya mungkin kelihatan baik, tetapi di dalamnya sudah mula rosak. Jika Anda mengupasnya, Anda akan dapati bahagian dalamnya licin dan lembab, bukan? Ini adalah bukti bahwa tisu-tisunya telah rosak akibat kelembapan. Masalah yang lebih besar ialah kulat. Persekitaran yang sejuk dan lembab adalah keadaan yang ideal untuk kulat. Jika Anda melihat di bahagian dalam kulit bawang di dalam peti sejuk, kadang-kadang Anda boleh melihat tompok-tompok hijau atau hitam. Inilah kulat. Jadi bagaimana ini mempengaruhi kesehatan kita? Biar saya kongsikan satu kisah benar. Terdapat satu kajian yang diterbitkan oleh Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Chonnam pada tahun 2021 dalam satu tinjauan terhadap seringnya isi rumah yang mengambil makanan yang disediakan daripada bawang yang disimpan di dalam peti sejuk selama lebih dari 3 bulan, 13 isi rumah melaporkan gejala masalah pencernaan dan zirit-birit kronik. Apabila disiasat, didapati bahwa puncanya adalah toksin yang dihasilkan oleh kulat yang tumbuh di dalam peti sejuk. Khususnya, sejenis toksin yang dipanggil aflatoksin telah dikesan, yaitu bahan yang secara beransur-ansur merosakkan hati. Pada mulanya Anda mungkin hanya merasa letih, tetapi lama-kelamaan fungsi hati boleh merosot dan dalam kes yang teruk ia boleh membawa kepada sirosis. Kes-kes serupa juga telah dilaporkan di Jepun. Menurut data yang diterbitkan oleh kumpulan penyelidik dari Universiti Perubatan Osaka pada tahun 2019, seorang wanita berusia 60 ina yang mengambil bawang yang disimpan di dalam peti sejuk untuk jangka masa yang lama telah berjumpa dokter kerana sakit kepala dan pening kronik dan keputusan ujian darahnya menunjukkan penunjuk 3 kali lebih tinggi daripada paras normal. Apabila kaki tangan perubatan menyiasat tabiat pemakanannya, mereka mendapati bahwa beliau telah menggunakan bawang yang disimpan di dalam peti sejuk lebih dari 3 bulan setiap hari. Selepas menukar kaedah penyimpanan bawang dan memeriksa semula 3 bulan kemudian, penunjuk hatinya telah kembali normal. Terdapat juga kes-kes sebenar di dalam negara. Puan Amina, 68 tahun, yang tinggal di Kuala Lumpur, terus menggunakan bawang yang disimpan di dalam peti sejuk, tetapi suatu hari beliau mula merasa kembung dan senak. Pada mulanya, beliau fikir ia hanya kerana usia jadi beliau hanya mengambil ubat pencernaan, tetapi penyakitnya semakin teruk dan beliau pergi ke hospital. Keputusan ujian menunjukkan terdapat keradangan pada mukosa perut. Doktor bertanya secara terperinci mengenai tabiat pemakanannya dan menunjukkan cara beliau menyimpan bawang. Bawang yang disimpan lama di dalam peti sejuk boleh mengandungi toksin kulat. Ia merengsakan mukosa perut dan menyebabkan keradangan. Jika Anda melihat garis panduan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, perkara ini dinyatakan dengan sangat jelas. Cara yang betul untuk menyimpan bawang adalah di tempat yang kering dan sejuk tanpa mengupasnya. Satu lagi masalah dengan bawang adalah pemusnahan nutrien. Bawang sangat kaya dengan antioksidan yang dipanggil quercetin, tetapi apabila disimpan di dalam peti sejuk, komponen ini berkurangan dengan cepat. Menurut kajian, kandungan quercetin berkurangan lebih daripada 30% hanya selepas 2 minggu di dalam peti sejuk. Quercetin membantu menguatkan saluran darah dan menurunkan tekanan darah, jadi apabila ia berkurangan, Anda tidak akan dapat mendapat manfaat sepenuhnya daripada kesan kesehatan memakan bawang. Jadi bagaimana kita patut menyimpan bawang? Pertama, simpan tanpa dikupas. Kulit bawang bertindak sebagai penghalang pelindung semula jadi. Ia melindungi bawang daripada kelembapan dan bakteria luar. Kedua, letakkannya di dalam jaring atau bakul di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Tempat yang sejuk tanpa kelembapan adalah ideal. Lokasi seperti sudut balkoni atau di bawah singgi di mana udara beredar dengan baik adalah sempurna. Ketiga, jauhkan dari ubi kentang. Jika bau bawang yang kuat bercampur dengan ubi kentang akan berkambah dengan lebih cepat. Adalah lebih baik untuk menjaga jarak sekurang-kurangnya 90 cm di antara keduanya. Ada satu perkara yang perlu diberi perhatian di sini. Bawang yang telah dipotong atau dikupas adalah pengecualian. Jika Anda telah memotong bawang separuh, simpan di dalam bekas kedap udara di dalam peti sejuk, walau bagaimanapun adalah lebih baik untuk menggunakannya dengan cepat dalam masa seminggu.
Ada satu lagi perkara yang juga penting selepas bawang, yaitu bawang putih. Jenis ketiga daripada 7 jenis ialah bawang putih. Bawang putih boleh dianggap sebagai adik-beradik bawang besar. Walau bagaimanapun, terdapat lebih banyak langkah berjaga-jaga yang perlu diambil dengan bawang putih berbanding bawang besar. Terutamanya, bawang putih yang telah dikupas yang Anda banyak gunakan hari ini. Anda membeli bawang putih yang telah dikupas di pasar atau kedai runcit, bukan? Ini karena mengupasnya lebih sukar. Membeli yang sudah dikupas lebih mudah, bukan? Walau bagaimanapun, jika Anda menyimpan bawang putih yang telah dikupas ini di dalam peti sejuk, ia boleh menyebabkan masalah besar. Cuba keluarkan bawang putih yang telah dikupas dari peti sejuk. Ia melekit dan lembek, bukan? Ia bertukar menjadi hijau apabila Anda mencingkangnya. Ia juga mempunyai bau yang aneh. Semuanya disebabkan oleh peti sejuk. Bawang putih mula teroksida sebaik sahaja. Kulitnya dibuang dan terdedah kepada udara. Ia sama seperti bagaimana sebiji apel bertukar menjadi perang apabila dikupas. Walau bagaimanapun, apabila Anda menambah persekitaran sejuk peti sejuk, masalah menjadi lebih serius. Pertama, bawang putih yang telah dikupas dengan cepat menyerap kelembapan di dalam peti sejuk. Kerana kelembapan di dalam peti sejuk adalah lebih daripada 80%, bawang putih tanpa kulit menyerap kelembapan itu seperti span. Itulah sebabnya ia menjadi lembek dan melekit. Kedua, jika bawang putih yang telah dikupas disimpan di dalam peti sejuk, komponen utamanya yang dipanggil alisin akan musnah dengan cepat. Menurut kajian, hanya 3 hari di dalam peti sejuk boleh mengurangkan kandungan alisin lebih daripada 60%. Nutrien hilang jauh, lebih cepat berbanding bawang putih sebiji penuh. Ketiga, walaupun Anda menyimpannya di dalam bekas kedap udara, ia tetap sama. Ramai orang menyimpan bawang putih yang telah dikupas di dalam bekas kedap udara di dalam peti sejuk, tetapi ini sebenarnya boleh menjadi lebih berbahaya. Dalam persekitaran tertutup yang kekurangan oksigen, sejenis bakteria berbahaya yang dipanggil botulinum boleh membiak. Toksin yang dihasilkan oleh bakteria ini boleh menyebabkan kelumpuhan saraf walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Jadi apakah kesannya terhadap kesehatan kita? Biar saya kongsikan satu case sebenar. Terdapat satu kajian yang diterbitkan oleh Fakulti Perubatan Universiti Katolik Korea pada tahun 2022. Satu kajian ke atas 50 orang berusia 60 Pringtaman yang mengambil bawang putih yang telah dikupas dan disimpan di dalam peti sejuk selama 3 bulan menunjukkan bahwa trikul viva daripada mereka mempunyai gejala penurunan imuniti. Mereka kerap selesema, sukar pulih daripada keletihan, dan sering mengalami ulcer mulut. Kenapa? Kesan penggala imuniti telah hilang apabila alisin dalam bawang putih berkurangan. Alisin mengaktifkan sel darah putih untuk melindungi badan kita daripada bakteria dan virus, jadi tanpanya imuniti akan menurun dengan ketara. Masalah yang lebih serius ialah masalah pencernaan. Menurut data yang diterbitkan oleh Jabatan Gastroenterologi Pusat Perubatan Asan di Seoul pada tahun 2019, pesakit yang mengambil bawang putih yang telah dikupas dan disimpan di dalam peti sejuk melaporkan gejala pedih, ulu hati, dan gastritis pada kadar 3 kali lebih tinggi berbanding mereka yang makan bawang putih sebiji penuh. Kenapa? Ini karena bawang putih yang telah dikupas berubah menjadi bahan yang merengsakkan mukosa perut apabila enzim-enzimnya ternyahasli di dalam peti sejuk. Ia sama seperti apabila perut Anda bertindak balas secara sensitif selepas makan makanan yang rosak. Ini adalah kisah Encik Ali, 68 tahun yang tinggal di Johor Bahru. Beliau makan seulas bawang putih yang telah dikupas setiap pagi untuk kesehatan. Beliau membeli bawang putih yang telah dikupas di pasar raya dan menyimpannya di dalam peti sejuk. Walau bagaimanapun, baru-baru ini beliau mengalami pedih ulu hati dan masalah pencernaan yang teruk. Apabila beliau pergi ke hospital untuk endoskopi, ternyata beliau menghidap gastritis. Dokter menyebut bahwa Anda makan bawang putih, bukan? Bagaimana Anda menyimpannya? Mereka menunjukkan bahwa bawang putih yang telah dikupas dan disimpan di dalam peti sejuk adalah puncanya. Jadi bagaimana patut Anda menyimpan bawang putih yang telah dikupas? Jika Anda telah membeli bawang putih yang telah dikupas, sila simpannya di dalam peti sejuk beku, bukan di dalam peti sejuk biasa. Bahagikannya kepada bahagian untuk sekali guna, balut dengan pembalut makanan dan letakkan di dalam peti sejuk beku.
Dalam keadaan beku, bakteria tidak dapat membiak dan kehilangan nutrien diminimumkan. Kedua, apabila menggunakan, hanya keluarkan jumlah yang Anda perlukan dan gunakan serta-merta. Jangan nyah beku dan kemudian bekukan semula. Anda boleh mencingkang atau menghirisnya terus dari keadaan beku dan masukkan ke dalam masakan Anda. Ketiga, simpan di dalam peti sejuk selama maksimum 3 hari. Apa-apa yang melebihi itu adalah berisiko. Jika Anda telah menyimpan bawang putih yang telah dikupas di dalam peti sejuk selama lebih dari seminggu, adalah lebih selamat untuk membuangnya walaupun terasa membazir. Apa yang patut kita lakukan dengan bawang putih sebiji penuh? Bawang putih sebiji penuh adalah mudah. Anda boleh menyimpannya di dalam beg jaring atau bakul dengan kulitnya di tempat yang kering dan sejuk. Suhu sekitar 15 hingga 18 darjah Celcius adalah ideal. Dengan cara ini, Anda boleh menyimpannya segar sehingga 6 bulan. Hanya dengan mengubah cara Anda menyimpan bawang putih, imuniti Anda boleh meningkat dengan ketara. Anda akan kurang selesema, pencernaan lebih baik, dan merasa kurang letih. Walau bagaimanapun, makanan seterusnya akan lebih mengejutkan Anda. Adakah Anda tahu bahwa makanan ini yang dikenali sebagai makanan tambahan kesehatan juga boleh rosak oleh peti sejuk? Itulah jenis keempat daripada 7 jenis. Tomato. Apa yang Anda pikirkan apabila Anda memikirkan tomato? Ia berwarna merah, berair, dan merupakan buah yang sihat. Ia adalah salah satu makanan super teratas yang dipilih oleh majalah Time. Ia terkenal terutamanya baik untuk kesehatan lelaki. Walau bagaimanapun, manfaat kesehatan tomato yang baik ini akan hilang sebaik sahaja Anda memasukkannya ke dalam peti sejuk. Apakah kelebihan terbesar tomato? Ia adalah komponen yang dipanggil lycopene. Lycopene adalah antioksidan yang kuat, sangat baik untuk mencegah kanser dan melawan penuaan. Ramai orang makan tomato kerana dikatakan baik untuk kesehatan prostat lelaki. Tetapi apa yang akan berlaku jika Anda memasukkan tomato ke dalam peti sejuk? Pertama, proses pematangannya akan terhenti. Tomato terus matang dan meningkatkan kandungan lycopene walaupun selepas dipetik dari pokoknya. Suhu yang ideal untuk tomato adalah sekitar 15 hingga 25 darjah Celcius. Ia seperti hari musim bunga yang hangat. Tetapi peti sejuk adalah sekitar 3 darjah Celcius, bukan? Pada suhu ini, tomato berhenti matang sepenuhnya. Kedua, sel-selnya rosak. Jika tomato disimpan pada suhu di bawah 5 darjah Celcius, membran selnya akan rosak. Akibatnya, kelembapan keluar dan permukaan tomato menjadi berkedut. Teksturnya juga menjadi lembek dan rasanya berkurangan. Menurut hasil kajian bersama oleh University Florida di Amerika Syarikat dan University Zhejiang di China, beratus-ratus gen yang berkaitan dengan sintesis sebatian perisa dinonaktifkan apabila tomato disimpan pada suhu di bawah 12 darjah Celcius selama beberapa hari. Secara ringkasnya, peti sejuk akan mematikan suizenetik yang menghasilkan rasa dan aroma tomato. Jadi, bagaimana ini mempengaruhi kesehatan lelaki? Biar saya kongsikan satu kes sebenar. Ini adalah kisah Encik Rahman, 65 tahun, yang tinggal di Georgetown, Pulau Pinang. Beliau makan sebiji tomato setiap pagi untuk kesehatan prostatnya. Beliau telah melihat maklumat di internet bahawa lycopene dalam tomato baik untuk kesehatan prostat. Beliau membeli sebungkus tomato semasa pergi ke pasar dan memasukkan semuanya ke dalam peti sejuk. Beliau tekun memakannya selama 6 bulan, tetapi semasa pemeriksaan kesihatan berkala, penunjuk prostatnya sebenarnya menjadi lebih teruk. Tahap antigen spesifik prostat kembali lebih tinggi daripada biasa. Beliau makan tomato setiap hari, tetapi beliau tidak dapat memahami mengapa mendapat keputusan seperti itu. Doktor yang merawatnya bertanya secara terperinci dan memeriksa cara beliau menyimpan tomato. Apabila mengetahui bahawa ia disimpan di dalam peti sejuk, mereka berkata begini, apabila Anda memasukkan tomato ke dalam peti sejuk, lycopene tidak dihasilkan dengan betul. Kulitnya mungkin berwarna merah, tetapi bahagian dalamnya kekurangan nutrien. Malah, menurut data yang diterbitkan oleh kumpulan penyelidik dari University Harvard di Amerika Syarikat pada tahun 2020, ini sungguh menakjubkan. Jika tomato disimpan pada suhu 4 darjah Celcius selama seminggu, kandungan lycopene boleh berkurangan sehingga 60%
dan makan tomato tanpa likopena hampir tiada kesan untuk meningkatkan kesehatan prostat. Ada satu perkara yang lebih serius. Tomato yang disimpan di dalam peti sejuk juga kehilangan vitamin C dengan cepat. Satu kajian dari Universiti Kebangsaan, Pukyong, menunjukkan bahwa tomato yang disimpan pada suhu melebihi 10 darjah Celcius mempunyai kandungan vitamin C yang berkurangan lebih daripada 40%. Encik Rahman mengubah kaedah penyimpanannya. Beliau mula mengeluarkan tomato dari peti sejuk dan meletakkannya di dalam bakul pada suhu bilik. Beliau menunggu sehingga ia bertukar merah sebelum memakannya. Selepas 3 bulan, beliau pergi untuk pemeriksaan semula dan tahap PSA-nya telah menurun ke paras normal. Doktor juga terkejut. Jadi, bagaimana saya patut menyimpan tomato? Pertama, jangan sekali-kali masukkan tomato yang belum masak ke dalam peti sejuk. Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik sehingga ia bertukar merah. Seperti bunga yang mekar, tomato perlu matang perlahan-lahan untuk mengembangkan nutriennya. Kedua, jika boleh, simpan tomato yang telah masak sepenuhnya di tempat yang sejuk. Jika Anda berkadang untuk memakannya dalam masa 2 hingga 3 hari, adalah lebih baik menyimpannya pada suhu bilik daripada di dalam peti sejuk. Ketiga, jika Anda benar-benar perlu menyimpannya untuk jangka masa yang lama, hanya masukkan ke dalam peti sejuk untuk masa yang singkat, kira-kira 30 menit sebelum makan. Anda boleh mengekalkan rasa sejuk sambil meminimumkan kemusnahan nutrien. Untuk memaksimumkan penyerapan likopena dari tomato, kaedah memasak juga penting. Penyerapan likopena meningkat apabila terdedah kepada haba. Menurut data dari Hospital University Kebangsaan Seoul Bundang, memasak tomato dengan minyak zaitun akan memaksimumkan penyerapan likopena. Apabila dimakan mentah, Anda boleh menyerap lebih banyak vitamin C. Dan apabila dimasak, Anda boleh mengambil lebih banyak likopena. Jadi, adalah lebih baik untuk berselang-seli antara kedua-dua cara. Hanya dengan menyimpan sebiji tomato dengan betul, kesehatan lelaki boleh berubah. Walau bagaimanapun, makanan seterusnya adalah sesuatu yang Anda makan dengan kerap. Jenis kelima daripada 7 jenis ialah timun. Adakah Anda makan kerabu timun sebagai lauk untuk makan tengah hari-hari ini? Atau adakah Anda makan sup timun sejuk untuk makan malam? Timun adalah sejenis sayuran yang hampir setiap hari ada di meja makan kita. Terutamanya pada musim panas, ia adalah bahan penting. Pernahkah Anda mengalami timun yang dikeluarkan dari peti sejuk menjadi lembek dan berlendir? Bijinya semua lembek, dan apabila Anda memotongnya, air mengalir keluar dengan banyak. Semuanya disebabkan oleh peti sejuk. Timun adalah sejenis sayuran tropika yang berasal dari India. Sayuran yang tumbuh di tempat panas sebenarnya tidak suka persekitaran sejuk. Apabila timun bertemu dengan suhu di bawah 10 darjah Celcius, ia menderita seolah-olah hampir mati kedinginan. Oleh kerana suhu peti sejuk adalah sekitar 3 darjah Celcius, bagi timun ia seperti musim sejuk yang melampau. Jika Anda meletakkan timun di tempat yang begitu sejuk, dinding selnya akan mula pecah. Seperti ais yang mencair, tisu timun sekarang beransur-ansur rosak. Itulah sebabnya timun yang dikeluarkan dari peti sejuk kehilangan kerangupan khasnya dan menjadi lembik. Walaupun luarnya kelihatan baik, di dalamnya ia telah berubah. Menurut kajian, jika timun disimpan di dalam peti sejuk, gejala kerosakan akibat kesejukan akan bermula dalam masa 2 hari dan menjelang hari ketiga, rasa dan teksturnya rosak sepenuhnya. Menurut kajian, jika timun disimpan di dalam peti sejuk, simptom kerosakan akibat kedinginan akan mula muncul dalam tempoh 2 hari dan menjelang hari ketiga, rasa dan teksturnya akan rosak sepenuhnya. Walau bagaimanapun, ini bukan sekadar masalah tekstur. Ia juga memberi kesan kepada kesehatan kita. Biar saya ceritakan kepada Anda tentang satu kes sebenar. Terdapat satu kajian yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Jabatan Sains Makanan dan Pemakanan di Universiti Kebangsaan Seoul. Mereka membandingkan satu kumpulan yang mengambil timun yang disimpan sejuk dengan satu kumpulan yang mengambil timun pada suhu bilik selama 3 bulan, dan mereka mendapati perbezaan yang ketara. Kumpulan yang makan timun yang disimpan sejuk mempunyai purata aktiviti enzim pencernaan 28% lebih rendah. Mengapa begitu? Sel-sel timun telah rosak, menyebabkan enzim yang membantu pencernaan menjadi ternyahasli.
Akibatnya, bilangan orang yang mengadu kembung perut dan senak meningkat 2 kali ganda. Satu pasukan penyelidik dari Universiti Kyoto di Jepun juga telah menerbitkan penemuan yang serupa. Timun yang disimpan di dalam peti sejuk mengalami perubahan dalam struktur seratnya yang menghalang bakteria baik dalam usus daripada menguraikannya dengan betul. Oleh itu, sebaliknya, ia terasa seperti gas terkumpul dan menyebabkan ketidakselesan. Malah, Puan Aminah binti Kasim, 70 tahun, yang tinggal di Muar, Johor, sering mengambil banyak timun setiap kali musim panas. Tetapi, selepas beliau mula menggunakan timun yang disimpan di dalam peti sejuk, beliau mengalami kembung perut dan senak yang berterusan. Walaupun mengambil obat pencernaan, ia tidak membantu. Jadi beliau pergi ke hospital, di mana dokter bertanya kepadanya tentang kaedah penyimpanan makanannya. Adakah Puan menyimpan timun di dalam peti sejuk? Timun yang sejuk tidak dapat dicerna dengan betul di dalam usus. Itulah sebabnya Puan berasa kembung dan tidak selesa. Selepas menukar kaedah penyimpanan dan mula mengambil timun yang disimpan dalam keadaan baik, simptomnya hilang dalam masa 2 minggu sahaja. Masalah yang lebih serius ialah kehilangan nutrien. Timun kaya dengan vitamin K dan kalium, tetapi apabila disimpan di dalam peti sejuk, lebih 40% vitamin K musnah. Vitamin K adalah nutrien penting untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah, dan inilah yang hilang. Bagaimana saya patut menyimpan timun? Pertama, balut timun dengan surat khabar dan simpan secara menegak di tempat yang sejuk. Mengapa saya perlu menyimpannya secara menegak? Timun pada asalnya adalah sayuran yang tumbuh tergantung di atas para. Jika Anda menyimpan timun secara menegak, ia dapat mengekalkan keadaan semula jadinya dengan selesa. Jika Anda menyimpannya secara mendatar, satu bahagian akan tertekan dan mula reput dari tempat itu. Kedua, elakkan kelembapan. Jika terdapat kelembapan pada permukaan timun, ia akan cepat menjadi lembik. Adalah lebih baik untuk membalutnya dengan surat khabar dan menyimpannya tanpa dibasuh. Ketiga, jangan simpan terlalu lama. Timun bukanlah sayuran yang boleh disimpan lama seperti ubi kentang atau bawang. Adalah lebih baik untuk mengambilnya dalam masa 3 hingga 5 hari. Pada musim panas, Anda boleh meletakkannya di tempat yang agak sejuk seperti di bawah teduhan balkoni atau di bawah singgi. Pada musim sejuk, Anda boleh meletakkannya di mana-mana sahaja di dalam rumah. Bagaimana pula dengan timun yang sudah dipotong? Timun yang sudah dipotong adalah satu pengecualian. Simpan di dalam bekas kedap udara, dan letakkan di dalam peti sejuk. Walau bagaimanapun adalah lebih baik untuk memakannya dengan cepat dalam masa 1 atau 2 hari. Dengan hanya menyimpan sebiji timun dengan betul, hidangan musim panas Anda boleh menjadi lebih kaya, tetapi makanan seterusnya adalah sesuatu yang Anda akan kenali sebaik sahaja melihatnya. Ia adalah buah yang akan berubah warna apabila Anda memasukkannya ke dalam peti sejuk. Inilah pisang, makanan ke-6 daripada 7 jenis. Pisang adalah snack yang hebat untuk cucu-cucu dan juga pilihan yang baik sebagai pengganti sarapan. Tetapi pernahkah Anda melihat kulit pisang menjadi hitam sepenuhnya selepas dikeluarkan dari peti sejuk? Ini bukan sekedar perubahan warna. Pisang adalah buah yang tumbuh di kawasan tropika seperti Filipina atau Vietnam. Ia tumbuh di tempat yang hangat sepanjang tahun, jadi ia tidak pernah mengalami kesejukan. Oleh itu, pisang sama sekali tidak mempunyai daya tahan terhadap kesejukan. Suhu peti sejuk 3 darjah Celcius adalah kesejukan yang melampau bagi pisang. Ia seperti seseorang yang tinggal di pulau tropika tiba-tiba dilemparkan ke Arktik. Pisang tidak dapat menahan kesejukan ini dan dinding selnya mula pecah. Apabila sel-sel rosak, enzim di dalamnya bocor keluar dan pengoksidaan berlaku, menyebabkan kulitnya menjadi hitam dengan cepat. Perubahan yang Anda lihat di permukaan bukanlah segalanya. Perkara yang lebih serius sedang berlaku di dalamnya. Menurut kajian, pisang yang disimpan pada suhu 13 darjah Celcius akan kehilangan 80% vitamin C dalam masa 5 hari sahaja. Jadi, bagaimana ini akan memberi kesan kepada kesehatan kita? Biar saya kongsikan satu case sebenar. Satu kajian yang diterbitkan oleh Sekolah Perubatan University Boston pada tahun 2018 sangat menarik.
Satu kajian ke atas 50 orang dalam lingkungan umur 60 yang makan pisang yang disimpan sejuk setiap hari selama 3 bulan menunjukkan bahwa 30% daripada mereka melaporkan lebih kerap dijangkiti selesema berbanding biasa. Mengapa begitu? Ini karena vitamin C dan vitamin B6 dalam pisang musnah yang membawa kepada sistem imun yang lemah. Secara khususnya, vitamin C mengaktifkan sel darah putih badan kita untuk melindungi kita daripada selesema dan virus, dan apabila jumlah ini berkurangan sebanyak 80%, daya tahan kita menurun dengan ketara. Kes-kes serupa juga telah dilaporkan di negara ini. Menurut data yang diterbitkan oleh satu pasukan penyelidik dari Sekolah Perubatan University Yonsei pada tahun 2022, kepekatan kalium dalam darah warga emas yang mengambil pisang yang disimpan sejuk didapati 15% lebih rendah daripada biasa. Apa yang berlaku apabila kalium kurang? Kekejangan otot berlaku dengan kerap dan degupan jantung menjadi tidak teratur, membuatkan Anda mudah berasa letih. Bagi mereka yang mengambil obat tekanan darah tinggi, kalium amat penting dan pisang yang disimpan sejuk tidak membekalkan kalium yang mencukupi. Ini adalah kisah Encik Rahman bin Saleh, 70 tahun, yang tinggal di Pulau Pinang. Beliau biasa makan sebiji pisang setiap pagi dan sentiasa menyimpannya di dalam peti sejuk. Walau bagaimanapun, baru-baru ini beliau mengalami kekejangan betis pada waktu malam dan tidak dapat menghilangkan rasa letih. Selepas pergi ke hospital untuk ujian darah, didapati tahap kaliumnya lebih rendah daripada biasa. Dokter menyebut bahwa Anda makan sebiji pisang setiap hari, bukan? Tetapi mengapa kalium Anda kurang? Beliau bertanya tentang kaedah penyimpanan. Apabila saya memberitahu bahwa ia disimpan di dalam peti sejuk, Dr. Muhammad Rizal berkata begini, jika Anda meletakkan pisang di dalam peti sejuk, semua nutrien akan musnah. Kulitnya mungkin pisang, tetapi di dalamnya tiada nutrien. Selepas menukar kaedah penyimpanan dan mula makan pisang yang disimpan pada suhu bilik, kekejangan betisnya hilang dalam masa sebulan dan keletihannya juga berkurangan. Pisang adalah buah yang menghasilkan nutrien baru apabila ia masak. Semasa proses pematangan, kanji bertukar menjadi gula dan komponen antioksidan meningkat. Walau bagaimanapun, penyejukan menghentikan proses ini sepenuhnya. Ia menjadi buah yang mati dari segi nutrisi. Bagaimana pisang patut disimpan? Pertama, jangan sekali-kali meletakkan pisang yang belum masak di dalam peti sejuk. Biarkan ia masak secara semula jadi pada suhu bilik. Memerhatikan proses pisang menjadi kuning juga merupakan satu pengalaman yang menarik. Kedua, gunakan penyangkut pisang. Menggantung pisang mengurangkan kawasan sentuhan yang bermaksud ia kurang lebam dan kekal segar lebih lama. Jika Anda membiarkan pisang terbaring, bahagian yang bersentuhan akan menjadi hitam terlebih dahulu. Ketiga, balut tangkai pisang dengan pembalut plastik. Gas etilena dilepaskan dari tangkai yang membuatkan pisang masak lebih cepat. Jika Anda membalutnya, Anda boleh melambatkan proses ini. Apa yang pecuk kita lakukan jika pisang masak terlalu cepat dan kita tidak dapat menghabiskannya? Dalam kes ini, kupas kulitnya dan bekukan. Pisang beku sangat bagus untuk dibuat smoothie. Walau bagaimanapun, Anda sama sekali tidak boleh memasukkannya ke dalam peti sejuk atau peti beku dengan kulitnya sekali. Dengan hanya menyimpan sesikat pisang dengan betul, Anda boleh menikmati snack yang lazat sepanjang minggu. Walau bagaimanapun, makanan seterusnya mungkin tidak Anda jangkakan. Ia adalah roti, jenis ketujuh daripada 7. Ramai di antara Anda mungkin menyimpan roti di dalam peti sejuk, bukan? Itu karena kita bimbang ia mungkin berkulat. Mengikut logik, ia patut diletakkan di dalam peti sejuk. Namun, yang mengherankan, roti sebenarnya menjadi basi lebih cepat apabila disimpan di dalam peti sejuk. Mengapa begitu? Bahan utama roti ialah tepung gandum, yaitu kanji. Kanji ini bertindak balas secara berbeza bergantung pada suhu. Pada suhu yang lebih rendah daripada suhu bilik, terutamanya antara 0 hingga 10 darjah Celcius, kanji mengeras dengan cepat. Fenomena ini secara saintifik dikenali sebagai retrogradasi kanji. Walaupun ia kedengaran seperti penuaan, ia sebenarnya merujuk kepada proses molekul kanji menghablur dan menyingkirkan kelembapan. Secara ringkasnya, kelembapan di dalam roti keluar menjadikan roti keras seperti batu. Hasil kajian lebih mengejutkan.
Mereka mengatakan bahwa roti yang disimpan di dalam peti sejuk mengeras 6 kali lebih cepat berbanding roti yang disimpan pada suhu bilik. 6 kali lebih cepat. Boleh Anda percaya. Walau bagaimanapun, ini bukan sekadar masalah menjadi keras. Ia juga memberi kesan kepada kesehatan kita. Biar saya berikan satu contoh sebenar. Terdapat satu kajian yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Jabatan Gastroenterologi Perubatan Tradisional di University Kyonghee. Satu kajian ke atas 40 orang dalam lingkungan umur 60 puntoan yang makan roti yang disimpan sejuk selama 3 bulan menunjukkan bahwa 28% daripada mereka mengadu senak dan kembung perut. Mengapa begitu? Roti yang keras sukar diuraikan oleh enzim pencernaan. Ia sama seperti mengunyah seketul batu. Perut kita direka untuk mencerna makanan lembut, tetapi apabila sekeping roti keras masuk, ia menyebabkan pengeluaran jus pencernaan yang berlebihan. Akibatnya, Anda mengalami pedih ulu hati dan kembung. Masalah yang lebih serius ialah masalah gula dalam darah. Menurut data yang diterbitkan oleh satu pasukan penyelidik dari Sekolah Kesehatan Awam University Harvard pada tahun 2020, roti yang disimpan di dalam peti sejuk mengubah strukturnya yang mempercepatkan kadar penyerapan gula dalam darah. Secara ringkasnya, makan roti keras yang diambil dari peti sejuk akan menyebabkan gula dalam darah Anda melonjak naik. Ini amat berbahaya bagi penghidap diabetes. Anda mungkin berasa pening dan letih apabila gula dalam darah naik dan turun secara mendadak. Ini adalah kisah Puan Zainab binti Yusuf, 61 tahun, yang tinggal di Kuantan, Pahang. Beliau biasa makan sekeping roti setiap pagi dan sentiasa menyimpan rotinya di dalam peti sejuk. Beliau bimbang ia akan berkulat. Walau bagaimanapun, semasa pemeriksaan kesehatan rutinnya baru-baru ini, tahap hemoglobin A1C-nya telah meningkat. Beliau didiagnosis menghidap pradiabetes. Puan Zainab tidak makan makanan manis dan bersenam, jadi beliau tidak faham mengapa keputusan itu begitu. Pakar pemakanan bertanya kepada saya secara terperinci tentang tabiat pemakanan saya dan menunjukkan cara saya menyimpan roti. Roti yang disimpan di dalam peti sejuk mengubah strukturnya dan meningkatkan gula dalam darah dengan cepat. Oleh kerana Anda memakannya setiap pagi, hemoglobin A1C Anda telah meningkat. Satu lagi masalah ialah bau dari peti sejuk. Roti menyerap bau seperti span. Jika terdapat bau yang kuat seperti kimchi atau ikan di dalam peti sejuk, roti akan menyerap semua bau itu. Jadi apabila Anda memakannya, ia tidak berasa seperti roti tetapi berbau pelik. Bagaimana roti patut disimpan? Pertama, roti yang akan Anda makan dalam masa 2 hingga 3 hari patut disimpan pada suhu bilik. Anda boleh memasukkannya ke dalam bekas kedap udara atau beg plastik dan menyimpannya di dalam almari. Adalah penting untuk mengeluarkan udara sebanyak mungkin dan menutupnya dengan rapat. Kedua, bekukan roti yang Anda ingin simpan lebih dari seminggu. Peti beku adalah baik. Anda boleh membalutnya dengan pembalut plastik sekeping demi sekeping dan menyimpannya di dalam peti beku sehingga sebulan. Ketiga, apabila Anda ingin memakannya, pindahkannya terus dari peti beku ke pembakar roti. Pertama, jangan nyah bekukannya. Jika Anda menyah bekukannya, roti akan menjadi lembab dan hilang rasanya. Jika Anda membakarnya terus dari keadaan beku, bahagian luarnya akan rangup dan bahagian dalamnya akan lembut. Dengan hanya menyimpan sekeping roti dengan betul, sarapan pagi Anda boleh menjadi lebih lazat. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Saya telah memberitahu Anda tentang 7 jenis makanan yang tidak patut dimasukkan ke dalam peti sejuk. Dengan hanya menyimpan 7 jenis ini dengan betul, ubi kentang, bawang besar, bawang putih, tomato, timun, pisang, dan roti, kesehatan keluarga Anda boleh berubah sepenuhnya. Tetapi tahukah Anda? Saya ingin memberikan bonus istimewa untuk Anda yang telah menonton sehingga akhir. Saya akan kongsikan satu lagi bonus dengan Anda, sesuatu yang boleh Anda gunakan seumur hidup. Ia adalah cerita yang manis. Adakah Anda menyimpan madu di dalam peti sejuk? Pernahkah Anda mengalami madu menghablur sehingga sudu pun tidak boleh masuk? Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan rosak. Ahli arkeologi telah menemui madu di dalam piramid Mesir yang berusia 3.000 tahun dan ia masih boleh dimakan. Namun kita merosakkan makanan yang sempurna ini dengan meletakkannya di dalam peti sejuk.
Apabila madu diletakkan di dalam peti sejuk, 3 masalah akan timbul. Pertama, madu menghablur dan menjadi putih. Glukosa dalam madu ini menghablur dan menjadi keras seperti batu. Kedua, setiap kali Anda mengeluarkan balang madu dari peti sejuk, titisan air akan terbentuk di permukaan balang. Apabila titisan air ini masuk ke dalam madu, kelembapan meningkat dan yeast di dalam madu membiak menyebabkan penapaian. Ini menjadikan madu menjadi masam dan berbuih yang membawa kepada kerusakan. Ketiga, kesan antibakteria madu hilang. Menurut kajian, madu yang disimpan pada suhu 10 darjah Celcius boleh kehilangan sehingga 3-5% sifat antibakterianya. Pada zaman dahulu, orang menyapu madu pada luka, tetapi madu yang disimpan di dalam peti sejuk hampir tidak mempunyai kesan itu. Bagaimana madu patut disimpan? Jawabannya sangat mudah. Anda boleh menyimpannya di dalam bekas kedap udara pada suhu bilik. Almari yang gelap dan sejuk yang tidak terkena cahaya matahari langsung adalah sempurna. Madu Anda sudah mengeras? Jangan risau. Jika Anda merendam balang madu di dalam air suam sekitar 40 darjah Celcius selama 10 hingga 15 menit, ia akan menjadi lembut semula. Anda sama sekali tidak boleh memasukkannya ke dalam ketuhar gelombang mikro. Suhu yang tinggi akan memusnahkan enzim dan nutrien dalam madu. Madu adalah hadiah yang sempurna dari alam semula jadi. Jika disimpan dengan betul, ia tidak akan rosak selama 100 atau bahkan 200 tahun. Biar saya ringkaskan apa yang telah saya kongsikan hari ini. Berikut adalah item yang tidak patut Anda masukkan ke dalam peti sejuk. Ubi kentang, bawang besar, bawang putih, tomato, timun, pisang, roti, dan bonus tambahan madu. Sila keluarkan kesemuanya dari peti sejuk hari ini dan simpan di tempat yang betul. Perkara yang perlu Anda ingat terutamanya ialah jangan sekali-kali meletakkan ubi kentang di dalam peti sejuk. Simpan ia dibalut dengan surat khabar di tempat yang sejuk. Apabila memasak, pastikan suhu di bawah 150 darjah Celcius. Dengan cara ini, Anda dapat mengurangkan pembentukan bahan karsinogenik. Letakkan bawang besar dan bawang putih di dalam beg jaring dan simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Ia akan selamat daripada mikotoksin. Sila makan tomato selepas ia masak merah di dalam bilik. Terutamanya untuk kesehatan prostat lelaki, jika Anda makan tomato, jangan sekali-kali menyimpannya di dalam peti sejuk. Balut timun dengan surat khabar dan simpan secara menegak. Ini dapat membantu mengekalkan kesehatan pencernaan. Gantung pisang pada penyangkut pisang. Ini dapat membantu Anda mengekalkan imuniti Anda. Jika Anda akan makan roti dalam masa 2 hari, simpan pada suhu bilik. Jika lebih lama, bekukan. Ini membantu menguruskan gula dalam darah. Anda boleh menyimpan madu di dalam bekas kedap udara di dalam almari pantry. Ia dapat mengekalkan sifat antibakterianya. Tabiat kecil ini boleh mengubah kesehatan Anda dan keluarga Anda sepenuhnya. Buka peti sejuk sekarang untuk menyediakan makan malam. Dan jika 8 item ini ada di dalamnya, keluarkannya satu persatu dan letakkan di tempat yang betul. Ia hanya mengambil masa 10 menit. 20 menit boleh mengubah 10 tahun Anda. Sila beritahu saya di ruangan komen. Antara 7 jenis makanan ini, yang manakah paling mengejutkan Anda? Sila tinggalkan komen untuk memberitahu saya. Dan adakah tip bonus tambahan ini membantu Anda? Di rumah Anda pun ada madu dalam peti sejuk, bukan? Sila beritahu kami di ruangan komen. Penyertaan Anda membantu menghasilkan video yang lebih baik. Jangan lupa untuk melanggan saluran, tekan butang suka, dan hidupkan lonceng pemberitahuan. Pastikan Anda berkongsi video ini dengan keluarga dan rakan-rakan Anda. Mereka akan sangat suka jika Anda menghantarnya kepada ibu bapa Anda, saudara-saudari. Sila kongsikan ini dengan rakan-rakan karib Anda. Tindakan kecil Anda boleh membantu melindungi kesehatan orang yang Anda sayangi. Kesehatan tidak jauh. Makanan yang kita makan hari ini dan amalan kecil yang kita lakukan hari ini adalah di mana semuanya bermula. Ia bukan tentang makanan kesehatan yang hebat atau suplemen yang mahal. Cukup dengan menyimpan ubi kentang, bawang besar, dan tomato biasa dengan betul. Saya harap Anda semua mempunyai hari yang sehat dan bahagia. Saya akan berjumpa Anda lagi dalam video seterusnya. Terima kasih.